Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung baca kitab Penawar Bagi Hati kita, muka surat 6. Muka surat 6. Muka surat 6 yang mana? Ada pada ayat ini, yang tu. Ayat tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Ada pada ayat ini, ayat di atas tu, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ada pada ayat yang disebutkan di atas mengajar kelakuan yang baik. Ini takdib. Ada cerita adab, perkara adab dalam ayat tersebut. Dan ada juga perkara memberitahu, dipanggil tanbih. Dan ada juga menakutkan dan menakutkan. Menakutkan ni tahdid. Jadi dalam ayat ni, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ada 3 perkara dalam ayat ni, ada 3 perkara. Yang pertama dipanggil takdib, mengajarkan adab dalam ayat ni. Yang kedua dipanggil tanbih, memberitahu sesuatu perkara dalam ayat ni. Yang ketiga dipanggil tahdid, menakutkan kita dalam ayat ni. Ada 3 perkara. Betul tak? Apa maksud ayat ni? Kita baca balik. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Allah Ta'ala suruh pejam mata daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Pejam mata daripada apa yang kita tak patut lihat. Nescaya mereka memejam, bagi orang beriman, segala mata mereka itu. Dan suruh oleh kamu akan mereka dengan memelihara faraj mereka. Nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka. Jadi orang beriman ni, Allah Ta'ala suruh dibuat, kan, jaga faraj, jaga mata. Pejam mata daripada perkara yang haram, jaga faraj daripada yang diharamkan. Yang diharamkan, tu jaga. Jadi ayat ni ada 3 perkara. Kata Imam Ghazali, ada 3 perkara. Yang pertama dipanggil tanbih, memberitahu. Yang kedua dipanggil takdib. Yang pertama takdib, mengajarkan adab. Yang kedua tanbih, memberitahu. Yang ketiga tahdid, iaitu menakutkan. Ada 3 perkara dalam ayat ni. Ada pada ayat ini mengajarkan kelakuan, iaitu adab, takdib, mengajarkan kelakuan. Apa mengajarkan kelakuan? Apabila Allah Ta'ala suruh, kan, Allah Ta'ala suruh orang beriman ni dia buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh orang beriman buat. Katakan oleh kamu wahai Muhammad kepada orang yang beriman, jagalah mata kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan. Lalu orang beriman dengar dan patuh. Jaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan dilihat. Kan? Lalu orang beriman ni patuh, dengar. Dan katakan juga wahai Muhammad kepada mereka orang beriman, jaga faraj mereka daripada perkara-perkara yang diharamkan. Kemaluan lah, jaga. Lalu orang beriman patuh. Orang beriman dengar tu, orang beriman patuh. Jadi ini mengajarkan adab. Itu maksud dia. Dipanggil mengajarkan adab, takdib. Kisah macam mana cerita orang beriman ni, dia dengar dan patuh terus daripada arahan tuan dia. Macam tu. Itu dia ajar adab. Jadi bila hamba mendengar kata-kata tuan dia,
Apa tuan dia suruh dia buat, apa tuan dia larang dia buat, tuan dia akan kasih dengan hamba ni. Tuan dia akan kasih dengan dia. Boleh duduk sekali. Bila ada majlis-majlis, dia ajak sekali hamba ni duduk sekali, dia kasih dengan hamba dia. Sebab apa? Sebab hamba ni beradab. Apa tuan dia suruh dia buat, apa tuan dia larang dia tak buat. Kan? Ini mengajarkan adab. Jadi macam tu jugalah kita dengan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala larang kita tinggal. Allah Ta'ala jadi kasih dengan kita, dan kita dapat menghampirkan diri kita dengan dia. Kan? Tu mengajarkan adab. Bagaimana adab orang yang beriman. Apabila disuruh buat, dia buat. Apabila dilarang buat, dia tak buat. Tu adab. Dalam ayat ni mengajarkan adab. Jaga mata kita daripada perkara-perkara yang diharamkan dilihat. Yang diharamkan lihat. Apa dia? Melihat aurat misalnya. Kan laki-laki tengok aurat perempuan, perempuan tengok aurat laki-laki. Melihat perkara-perkara yang lara, kan, yang diharamkan, yang berdosa lah. Tengok. Payahlah nak jaga mata. Jaga mata zaman sekarang ni lagi tu. Kan? Daripada mata ni dia masuk dalam masuk dalam hati. Kan? Masuk dalam hati. Masuk dalam hati. Itu jaga. Ada kaitan antara zahir dan batin. Perkara zahir dan batin ni dia sangat berkait. Kan? Berkait. Macam itulah. Tengok, jangan tengok aurat. Tengok muka perempuan, tapak tangan perempuan, haram. Kalau tak ada hajat. Ada hajat tak apalah. Nak minang dia, nak isi, kan? Tu boleh tengok muka, tengok tangan. Tengok tapak tangan boleh, tengok jari kan. Tengok, kalau tengok tanpa hajat, haram. Haram tengok tak ada hajat apa-apa. Saja tengok, cantik ni. Haram. Termasuk dalam perkara yang diharamkan. Jangan fikir dia bukan ni, dia perempuan ni dah pakai tudung, dah pakai baju labuh, bolehlah tengok. Dah. Bolehlah tengok muka, tengok cantik. Tak. Bukan. Kalau ada hajat je tak apa. Macam contoh dia berniaga. Kita nak jual beli dengan dia, tengoklah dia. Kan? Macam tu je lah. Yang ada hajat, sekadar hajat. Jangan lama lah. Jangan lama. Kan? Tengok lama cantik. Tak boleh. Yang sekadar hajat, yang berhajat, yang perlu. Sekadar yang perlu. Sekadar yang perlu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kan? Setengah daripada keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak diperlukan. Tu jaga. Tak tengok benda-benda yang haram. Di TV tu. Kan? Televisyen tu. Banyak tu. Orang terbuka. Kan? Tak tengok. Kadang-kadang laki-laki pun tak boleh tengok orang laki-laki. Tengok laki-laki. Amrat. Kan amrat. Tu jaga. Tengok sekadar yang berhajat ya, sekadar yang berhajat, sekadar hajat. Kalau setengah orang tasawuf, orang sufi yang beramal kuat ni, hati dia bersih lah. Hati dia bersih. Kan? Banyak mengingati Allah Ta'ala, solat malam, baca Al-Quran, berzikir. Sampai kan kalau dia tengok seseorang, dia kenal orang tu. Dia tengok, dia kenal orang ni macam mana. Jadi dia tak tengok. Sembang tengok. Tak tengok muka, tak tengok. Kalau dia tengok habis. Kalau tengok dia cam, dia kenal orang ni macam mana dia tahu. Jadi dia tak mau yang tu. Jadi tak tengok. Dia cakap dengan kita, dia tak tengok. Kan? Bukannya dia benci kita, tapi dia nak jaga hati dia. Kan? Tanggapan dia terhadap kita, dia nak jaga yang tu. Betul tak tahulah, tapi tanggapan dia tu dia tak mau. Kan? Itu orang yang mujahadah lah. Hati dia tu. Kalau kita ni tak ada apa, tengok lah kan. Orang berjahat hati dia rasa. Tengok benda-benda yang diharamkan, tak boleh. Aurat misalnya. Tengok perkara-perkara yang makruh pun jangan. Makruh. Tengok salib, tengok berhala, tengok cantik binaan berhala ni, tangan ada 8. Tengok saja, tak ada hajat apa-apa. Kan? Makruh hukumnya. Makruh. Macam mana Ustaz sekarang ni yang kerjaan yang hakim jatuhkan Allah tu boleh digunakan. Dalam church dia kan ada tulis Allah tu. Allah Boleh jauhi pula tu. Boleh tengok.
Yang tu tengok kalimah Allah tak apa. Yang tengok salib dia tu. Kan? Allah nama Allah. Ha. Kan? Tu sekarang penggunaan kalimah Allah Taala. Kan apa ni orang Kristian dia minta dia dapat dia menang kes di mahkamah izinkan dia untuk dia menggunakan kalimah Allah dalam kitab dia Bible dia. Kan menggantikan perkataan God dengan Allah ataupun Lord ganti dengan perkataan Allah. Baitullah dia boleh guna. Lagi satu apa? Solat dia boleh guna kataan Bible dia tu. Bible dia tu dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia kata lagi Baitullah. Baitullah satu lagi kan. Dia kata dia nak guna untuk pelajaran dalam sekitar dia je, dalam lingkungan dia. Dia tak sebar dia tak dakwah kepada agama lain. Dia kata macam tu. Dia kata dia nak guna kalimah God dalam Bible, Lord dalam Bible, nak guna ganti dengan Allah. Dia nak terjemah dalam bahasa Melayu ni. Apa guna dia terjemah bahasa Melayu tak tahu. Itu bukan bahasa ibunda dia. Kan? Dia nak terjemah Bible dia dalam bahasa Melayu. Dan dia nak ganti God kepada Allah, Lord kepada Allah. Dia nak guna perkataan Baitullah, dia nak guna perkataan satu lagi apa? Solat dia nak guna. Apa tujuan dia tu? Apa tujuan dia? Dia nak keliru. Dia kata dia nak guna dalam kalangan dia sahaja, dia tak sebar. Boleh percaya ke tak boleh percaya tu? Kan? Sekarang ni kerajaan kita dia buat rayuan. Nak batalkan tu lah. Perkara tu kan. Wallahualam macam mana? Dia yang sebenarnya macam ni. Orang kafir dia boleh guna kalimah Allah. Dia boleh, tak ada masalah. Guna boleh. Kan? Bahkan itulah yang kalimah Allah, itulah nama yang merujuk secara hakiki kepada zat yang Maha Esa. Kan? Boleh je dia nak sebut astagfirullah, dia nak sebut, kita tak boleh halang, tak boleh nak marah dia. Yang jadi masalah kat Malaysia sekarang ni, yang kita marah tu, bukan dia nak guna perkataan Allah tu. Dia nak terjemah God, Lord dengan kalimah Allah dalam Bible dia bahasa Melayu. Tujuan tersembunyi dia tu, niat tersembunyi dia tu yang kita risau. Kan dia nak apa? Dia nak apa sebenarnya? Apa tujuan? Dia kata sebab patriotik, lebih patriotis dia kata. Kan? Menggunakan bahasa kebangsaan. Tak boleh tu, tak boleh. Kita nak jaga benda tu. Kalau dia berjaya, artinya dia dah setapak ke hadapan. Dia dah kerja dakwah dia tu dah setapak ke hadapan. Kalau dia berjaya lah. Tak mahu tu, tak jadi. Tu tengok berhala tak, saya tengok itu semua tak elok. Kan makruh dia panggil. Jaga mata daripada tengok benda-benda yang makruh. Nak tengok apa? Tengok yang sunat, yang sunat tengok. Tengok mushaf al-Quran, tengok wajah ibu bapa, kan tengok dengan kasih sayang mendoakan mereka. Kan? Yang harus bolehlah tengok, harus ni buat tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat dosa, tu harus ni boleh tengok, tapi bimbang kalau dia mewaswaskan hati kita. Banyak tengok perkara yang harus dengan niat yang kosong daripada ibadah. Kan contoh kita masuk supermarket, tengok Shopee dalam handphone kan, tengok barang ni teringin, hati dah tertakluk dengan benda tu, nak juga benda tu. Kan nak tetap, lalu dia usaha untuk dapat benda tu. Itu dah kacau dah hati tu. Dah kacau dah ibadah dia, dah kacau dah hati dia. Tak dapat usaha lagi sampai dapat. Kan? Hati dia dah bertakluk. Walaupun benda tu benda harus, tapi bila dia tengok itu boleh mengganggu hati dia. Kan? Walaupun asal dia harus, tapi dia mengganggu hati. Dia panggil waswas dalam hati. Waktu solat teringat benda tu, aduh cantiknya, kabinet tu. Kan? Murah pula tu harga. Kan? Dia teringat. Walaupun asalnya harus, tapi dia boleh mewaswaskan dalam hati kita. Jaga. Kan tengok kereta cantik, kan teringin ni. Teringin. Kereta harus tak tengok, harus ya. Tapi dia waswaskan hati kita. Yang tu jaga sampai kacau ibadah kita. Kan? Ingat tunggu arwah almarhum Tunggu Rafai, dia yang meninggal kan, dia kata kita ada kereta, kita parking kat garaj, jangan parking dalam hati. Kan? Ada kereta parking kat garaj, jangan masuk dalam hati. Kan? Masuk dalam hati. Kalau tidak benda tu ganggu. Tu jaga mata. Jadi yang ni antaranya dia mengajarkan adab. Kan?
Maka adapun mengajar adab, maka firman-Nya, bersabda olehmu sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Ini mengajarkan adab. Apa dia? Itu. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman, wahai Muhammad, pejamlah mata kamu daripada melihat perkara yang haram dan jagalah faraj kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan. Lalu orang beriman dengar dan taat. Ini mengajarkan adab. Dalam ayat ni. Kan adab, iaitu bila Tuhan suruh kita ikut selalu. Dia ajar adab. Betul. Jadi kena buatlah perkara yang Allah Taala larang, kita tinggal, yang Allah Taala suruh kita buat. Jaga pandangan. Jaga pandangan. Dia dalam tasawuf ni, kalau mengaji tinggi sikit, dia ada dipanggil Jamalullah. Dipanggil, ada istilahnya, dipanggil Jamalullah, kecantikan Allah. Bila kita tengok sesuatu yang cantik, dia terus teringat Jamalullah, kecantikan Allah. Bila dia tengok sesuatu yang menggerunkan dia, dipanggil Jalalullah. Kan? Jalalullah, kebesaran Allah Ta'ala. Kita jadi gerun. Kita tengok kemalangan jalan raya, tengok orang tu pecah kepala, teringat, tertangkap dia tentang Jalalullah, kebesaran Allah Ta'ala. Buat. Bila dia tengok sesuatu yang cantik, yang indah, tengok bukit, tengok hujan turun, lega, tengok cantik, kanak-kanak semua gembira, suka, tengok suasana persekitaran yang damai, dia teringat Jamalullah. Terus hati dia tertangkap Jamalullah. Di antara orang yang belajar ni, dia banyak tertipu. Dia tengok perempuan cantik, dia kata Jamalullah, dia kata. Ni jaga ni. Orang-orang sembang makrifat kat kedai kopi ni, kena jaga. Kan? Tengok perempuan cantik, dia kata Jamalullah. Perempuan Jamalullah, dia kata. Kan? Tengok lelaki comel, Jamalullah, kata dia. Tu semua kena tipu, terpedaya. Kan, siapa-siapa yang belajar tasawuf tapi tak belajar hukum, tak belajar fiqh, dia zindik. Kan, siapa-siapa belajar fiqh tak ada tasawuf, dia fasik. Kan, faqat tafassaqa. Tapi pendapat orang tu dia nikmat, Apa dia? Tengok orang cantik dia nikmat. Tak boleh tu. Kena tipu lah tu, kena tipu. Inilah kecantikan Allah, dia kata. Kan? Dia tengok pun suka. Kan? Tak boleh tu, kena tipu. Sedangkan itu Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang tengok, dia tengok juga. Dia kata kecantikan Allah, dia kata Jamalullah. Kan? Tu kena tipu. Kena tipu dengan istilah tu. Kan? Istilah tu. Ya. Pada pandangan saya, wallahu alam, saya tak tahu, saya tak tahu dia macam mana kedudukan dia, saya tak tahu. Kan? Tapi kan mesti dia tak boleh nak haram jangan tak buat video benda banyak juga. Banyak juga. Dia ni saya tak tahu dia macam mana. Cumanya hati saya liar lah, tak suka tengok dia sembang benda macam tu dengan orang muda macam tu. Sembang di kedai kopi. Kan? Sembang macam tu. Maksud dia saya tak tahu. Dia betul ke tak betul saya tak tahu. Tapi banyaklah orang yang menangkap tu tak betul, faham tak betul. Kan? Dia tu saya tak tahu. Tapi saya memang tak setuju cara macam tu. Sembang di kedai kopi benda macam tu. Kan? Wallahu alam. Dia yang sebetulnya dia macam mana saya tak tahu. Saya tak dengar lagi. Yang orang kata dia kata tak payah solat, yang tu saya tak tahu betul ke tak dia kata, sebab dia tak ngaku. Dia tak ngaku tak payah solat. Kan? Tapi saya tak setujulah yang dia selalu cakap ni ulama fiqh, yang tasawuf hati. Dia cakap macam tu pun saya tak setujulah. Orang mana lekeh kan. Ini ulama fiqh macam dia seorang makrifah. Dia tahu kan. Wallahu alam, dia tak tahu. Perkara yang sebenarnya saya tak tahu, cuma sekali lalu, sekali imbas macam tak gemar lah, dengan dia. Kan? Kalau yang seorang lagi tu, Ustaz Wan Hizam tu, memang saya dengar betul lah daripada dia kata ni, tengok macam perempuan ni cantik tak? Cantik. Itulah kecantikan Allah. Yang tu memang terang lah. Kan? Yang lepas ni saya tak tahu, saya tak tengok, tak dengar sangat video dia pun. Cuma dengar orang cakap dia kata solat tak wajib. Orang cakap dia kata solat pakai niat. Orang cakap saya dengar. Mulut dia sendiri saya tak tahu. Saya pun tak semak pun video dia, dah tak cari pun. Kan? Cuma kadang-kadang singgah tengok. Tak setujulah sekali lalu dia kata ulama fiqh, ulama tasawuf. Kan? Nanti dia ajar orang. Yang dengar tu siapa? Yang dengar tu orang muda yang lepak-lepak kedai kopi ni.
Nanti dia tengok orang ustaz tu cerita pasal hukum, fiqh lepas kata. Kan itu yang sekali imbas lah, nak tahu macam mana sebenarnya kena jumpa dia lah, saya tak tahu. Kan nak tahu dia yang macam mana Allah alam. Tapi yang sekali imbas macam tu lah watak dia. Dia selalu live, kan cerita benda-benda ni yang manfaat dia bagus, yang ada manfaat dia. Tapi orang yang dengar tu kadang-kadang tangkap tak jadi. Kan wallahu alam. Tapi yang pasti nak mengajar tasawuf, nak belajar tasawuf, nak belajar ilmu agama bukan macam tu lah. Bukan macam tu, bukan. Bukan. Janganlah kita belajar dengan ulama-ulama yang diiktiraf oleh ulama yang lain. Nak belajar ni guru kita siapa? Guru kita ulama-ulama yang soleh yang diiktiraf oleh ulama-ulama lain juga. Bukannya orang kedai kopi yang iktiraf. Bukan macam tu, bukan. Bukannya dia ni yang iktiraf dia siapa? Ni hak lepak-lepak kedai kopi juga ni. Hak tengok wrestling, hak tu yang iktiraf. Tak payahlah yang tu. Kita cari tok-tok guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama yang soleh yang diiktiraf oleh ulama lain juga. Yang tu kita ambil, kita belajar, kita dengar daripada dia. Kan? Kalau cara dia betul, cara bagus. Kan? Ajaran Islam, ajak orang pergi sembahyang, kan? Betul. Kalau ada sembang macam tu tak betul lah. Kan? Dia sembang macam tu ya, sembang saya tak Mengapu lah. Macam dia macam tak, Allah alam. Yang baik kalau nak cari-cari dengar ada yang baik yang dia cakap tu. Kan? Tapi sekali imbas tu macam tak apa nak gemar hati. Kan? Cakap Allah alam lah, saya pun tak dengar sangat video dia, tak cari sangat. Yang kebanyakannya saya tengok semua yang sambil yang lalu kat situ, lalu kat depan tu saya tengok. Kan yang baik-baik. Yang tak baik tu pun sekali imbas kan. Allah alam. Tu tasawuf. Dia ada hukum, tak payah. Dalam agama ni ada hukum dia. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dia tak payah langgar yang tu, tak payah langgar. Nak tasawuf macam mana pun kena ikut hukum ni. Kan? Ini hukum mana pun tak boleh, tak payah langgar. Tu tak payahlah kalau setakat nak ambil ilmu, nak dengarkan ilmu, nak beramal, nak insaf, untuk guru lah, dengar video untuk guru, ceritakan pasal tasawuf. Yang tu tak apa. Kalau dengar orang macam tu tak payah kita risau. Risau kan? Tak payah. Macam tu jadi ni mengajarkan adab. Jadi ada yang benda yang boleh kita buat, ada benda yang kita tak boleh kita buat sebagai hamba Allah. Ada peraturan, ada undang-undang dia. Kan? Dan jangan kena tipu. Mana dia? Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Ingat, pandang ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Yang harus tu pun kita kena jaga juga. Daripada mewas-waskan hati kita. Kan? Itu ada. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Iyyakum an-nadhrah fa innaha tazra'u fil qalbi syahwah wa kafa biha li sahibiha fitnah." Kata Nabi Isa alaihi salam, jaga-jaga kamu daripada melihat, daripada pandangan. Sesungguhnya pandangan itu dia menanam di dalam hati syahwah. Pemandangan itu boleh menanam dalam hati kita syahwat. Tu pandangan ni. Jaga. Wa kafa biha li sahibiha fitnah, dan cukuplah dengan pandangan ni dia boleh memfitnah seseorang. Dengan pandangan saja seseorang tu boleh boleh terfitnah dengan mata dia sahaja. Itu jaga. Jadi jaga pandangan mata. Jangan tertipu dengan jamalullah apa semua. Tak payah.
Itu lah. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Ni adab ni, mengajar adab. Allah Ta'ala suruh hamba dia berkelakuan baik, jaga pandangan daripada melihat perkara yang diharamkan, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Jaga mata dia daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Jaga kemaluan daripada perkara yang tak halal. Jaga. Allah Ta'ala suruh, lalu orang beriman pun dengar dan patuh. Jadi ini mengajarkan adab. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nasihat adalah ia jahat perangai, kan, dan patut dimurkai dan diseksa. Sebab apa? Sebab jahat perangai. Tuhan suruh dia tak buat, kan. Memang patut dimurkai, dimarahi dan diseksa. Dan adapun memberitahu, dalam ayat ni ada tanbih, memberitahu. Apa yang memberitahu di sini? Bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Apa maksud dia? Yang pertama dalam ayat ni, Allah Ta'ala mengajar adab kepada kita, kan? Iaitu apabila disuruh oleh Tuhan, kita ikut, kita patuh, kan? Itu adab yang baik. Yang kedua, memberitahu. Memberitahu apa? Apabila kita menjaga mata daripada memandang perkara yang dilarang, menjaga faraj daripada perkara-perkara yang dilarang, itu boleh membersihkan hati kita, kan? Membersihkan hati kita dan juga menambahkan hati kita untuk melakukan perkara-perkara taat, membanyakkan perkara taat. Azka lakum, zalika azka lakum. Azka ni dengan makna athhar, yang pertama, bersih, mensucikan hati kita, kan? Kita jaga mata kita, jaga faraj kita daripada perkara yang diharamkan, itu boleh membersihkan hati kita daripada dosa, daripada melakukan dosa. Dan juga menyuburkan hati kita, subur hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang taat, memperbanyakkan taat, kan? Itu kelebihan. Di antaranya orang yang menjaga mata dan menjaga faraj, itu boleh menambahkan taat dan boleh membersihkan hati kita daripada dosa. Jadi petua nak banyak taat, petua supaya mudah solat bangun malam, petua supaya mudah baca Al-Quran, petua supaya supaya kita ni senang nak buat taat. Apa dia? Jaga pandangan mata, jaga faraj daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jaga, kan? Ini dipanggil tanbih dalam ayat tersebut, dalam ayat ni. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada dosa. Jaga mata, jaga faraj, sebab bersih hati daripada segala dosa, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan, pekerjaan taat. Sebab jaga mata, jaga hati, sebab kita buat banyak taat. Jaga mata, jaga hati, sebab hati kita bersih daripada dosa. Betul lah. Jadi jagalah mata. Susah tengok makanan, termasuk makanan yang sedap kita tengok, kan? Makanan sedap ni, sedap tengok. Yang tu haruskah, haramkah, makruh tu? Harus, hukum dia harus. Tapi boleh kacau hati. Hati boleh kacau. Kan? Hati boleh kacau daripada ibadah kita, daripada perkara akhirat boleh kacau. Dan adapun menakutkan, tahdid. Ayat ni ada 3 tadi, kan? Tahdid, mengajar adab. Tanbih, memberitahu. Yang ketiga, tahdid, menakutkan, menggetak. Apa dia? Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu, kan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Allah Ta'ala tahu batin kita, sebagaimana Allah Ta'ala tahu zahir kita. Allah Ta'ala tahu. Jadi jaga hati, maka selagi membalas akan dia, maka nanti Allah Ta'ala akan balas apa dosa kita yang kita buat, zahir dan batin. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia akan dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang beramal
Walaupun sekecil zarah daripada kebaikan, Allah Ta'ala lihat. Dan siapa yang mengamalkan walaupun sekecil zarah daripada kejahatan pun Allah Ta'ala lihat. Semuanya akan dibalas. Baik, Allah Ta'ala balas baik. Buruk, Allah Ta'ala balas buruk. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah pembalasan daripada kebaikan itu melainkan kebaikan juga Allah Ta'ala balas. Kan? Keburukan buruk juga Allah Ta'ala balas. Auzubillah. Enggak. Jadi jagalah. Sebab daripada mata kita dia masuk dalam hati, batin. Dan batin kita lah yang menggerakkan kita ni. Kita nak apa? Kan? Kita jaga. Dan mengetahui ia akan barang yang membunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengejarkan kejahatan dan cita-cita mengejarkan kebajikan. Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala tahu mata kita buat dosa, tengok perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Kita berhasrat untuk melakukan kebaikan, kita berhasrat untuk melakukan keburukan. Semua Allah Ta'ala tahu. Kan? Jagalah. Kan? Syukur nikmat mata. Kan? Menggunakan mata ke arah kebaikan, nama dia mensyukuri nikmat mata. Kita menggunakan nikmat kan, ke arah tujuan apa nikmat itu dicipta, itu nama dia syukur. Kita guna nikmat mata ke arah tujuan apa mata dicipta. Mata dicipta untuk apa? Untuk melihat Al-Quran, miskah Al-Quran, untuk melihat jalan menuju ke masjid, ke surau, kan, untuk melihat kitab, menuntut ilmu, kan, untuk melihat apa dia lagi, kan, untuk perkara-perkara taat. Itu nama dia syukur nikmat mata. Kita tengok yang haram, itu nama dia kufur nikmat mata. Khianat, kan, mencuri tengok perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Gitu lah. Juga Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Kita bercita-cita nak buat kebaikan, Allah Ta'ala tahu. Nak buat buruk pun Allah Ta'ala tahu. Kita bercita-cita nak buat satu kebaikan, kan, dan tiba-tiba terhalang, tak dapat, kita diberi pahala. Kan? Kita bercita-cita nak buat satu keburukan, dosa, tiba-tiba terhalang, kita dicatat tak dosa? Tak dicatat. Tu kelebihan. Kan, kadang-kadang kan, niat seorang beriman tu lebih afdal daripada amalan tersebut. Niat kita ni kadang-kadang lebih baik daripada amal. Niat kita ni, kita niat nak bangun malam, kan, niat ni putus ni nak bangun, tiba-tiba terhalang, tak dapat bangun juga, tertidur. Allah Ta'ala tak kejut, tak jaga, dapat pahala tak? Dapat pahala. Niat nak bangun malam, dapat bangun malam, solat, dah rasa bagus pula dah. Kan, rasa bagus. Besok pula jumpa kawan, dengar tak malam tadi bunyi kilat kuat? Dengar tak? Tak dengar. Aku dengar dalam pukul apa tu? Dalam pukul 3 aku tu masuk bilik air malam tadi pukul 3 nak buat tahajud. Dia nak cerita kat orang. Habis dia saja nak cerita, dia bukan nak cerita kilat tu, nak cerita dia bangun tahajud. Kan? Mana lagi baik? Itu nak cerita apa? Nak cerita niat seseorang beriman kadang-kadang lebih baik daripada amalan tersebut. Ada hikmah lah Allah Ta'ala tak bagi dia jaga. Kan, malam tu. Kan, berbeza dengan kalau dia niat saja tadi, niat saja nak bangun, tiba-tiba Allah tak bangunkan dia dapat pahala. Tu kadang-kadang niat seorang beriman lebih baik daripada amalan. Tapi jangan niat kosong lah, niat sungguh-sungguh lah nak buat. Kan? Macam masalah ni kan. Dia bangun pukul 3-4 pagi, dia nak main tahajud. Tak kawan. Salam tahajud. Salam tahajud. Kan? Dia kata salam tahajud. Mana dia bangun tahajud. Nak ceritain tu kot. Kan? Macam dia kali satu dia mungkin dia banyak kawan dia bagi ke? Tapi tak langsung orang tahu dia tu banyak tahajud. Tapi itu pun mesti tak usah. Dia macam ni. Dia amalan kebaikan yang kita buat, boleh tak cerita ke orang? Boleh tak cerita? Ada tempat boleh, ada kala boleh, ada kala tak boleh. Kan? Sayyidina Husain kot cakap, apabila kamu melakukan satu kebaikan, fal yuhaddits bihi ikhwanak maka hendaklah kamu cerita kepada kawan kau. Kan, kawan kau litak tadu, macam mana, supaya kamu diikut. Kamu melakukan satu kebaikan, ceritalah kepada saudara kau supaya kamu itu diikut dengan kebaikan yang kita cerita tu.
Tapi hati kena jaga. Hati kena jaga. Kalau kita rasa tak kuat, tak payah cerita lah. Tak payah cerita. Kan? Kita nak bagi motivasi kat orang. Kan? Kan? Macam bersedekah tak? Sedekah. Ada orang kata kita boleh tunjuk orang lah. Boleh orang pandang lah. Tapi ada tengah kata sorok. Sorok. Tangan kanan tak tahu, tangan kiri dia menerima. Tak punya urai. Dia macam tu lah. Tengok pada seseorang, diri seseorang. Kan? Kalau dia rasa dia memang ada kekuatan, dia boleh bagi kebaikan kat orang. Bila dia tunjuk dekat orang amalan sedekah dia tu, orang pakat-pakat berlumba nak buat baik macam dia juga. Contoh orang pakat-pakat nak buat baik macam dia juga. Dan hati dia memang dapat jaga. Hati dia dapat jaga. Buatlah kebaikan. Dia nak galakkan orang ni semua buat, semua ikut dia. Dan hati dia dapat jaga, dia buat lah. Tak apa. Tapi kalau rasa dia tak boleh, dia jangan tunjuk orang. Dia sembunyi. Kalau dia tunjuk orang pakai hati dia kacau. Jangan tunjuk. Riak. Kan? Kebaikan ni boleh dicerita, bukan tak boleh cerita secara mutlak, boleh cerita. Tapi kena macam tu lah, syarat dia, kena jaga hati. Dan cerita tu pula dengan tujuan supaya menggalakkan orang lain ikut kita. Kan? Bila kamu melakukan satu kebaikan, ceritalah ia kepada saudara engkau, kepada kawan-kawan kau, supaya kita ni diikut. Kan? Diikut. Ceritalah. Macam contoh seorang guru, dia bagi motivasi dekat pelajar dia supaya belajar bersungguh-sungguh. Belajar betul-betul, bangun malam belajar. Buka kitab, cari kawan-kawan muzakarah. Mana muzakarah kitab agama. Belajar elok sampai faham. Besok saya nak tanya. Saya dulu cerita pasal dia. Saya dulu belajar sampai pagi. Kan? Belajar sampai pagi sebab takut tak boleh jawab besok sebab bersaing dengan kawan-kawan yang lain. Nanti tak dapat kawan, tak dapat awak, malu. Jadi kami bangun, belajar, study sungguh-sungguh. Kan? Dia cerita kebaikan dia, kebagusan dia. Tujuan dia cerita apa dia? Dia nak bagi tauladan dekat pelajar-pelajar dia. Kan? Contohlah tu contoh. Boleh cerita kebaikan diri tapi dengan tujuan yang baik, bukan nak puji, bukan nak riak. Bukan nak dapatkan pujian, bukan nak riak. Pangkalnya dalam hati Ustaz. Pangkalnya dalam hati. Pokok pangkal dia hati dia, niat dia. Kalau dia niat tu nak riak. Betul? Tu lah. Dia kena betul-betul jaga hati dia. Artinya bukannya tak boleh bagi tahu kebaikan yang kita buat secara mutlak, tapi tengok pada niat kita apa. Kalau baik, baiklah. Kalau tidak, tak jadi. Dia akan mendatangkan mudarat. Macam tu lah. Saya lupa nas kata-kata Saidina Husin tu pasal menceritakan kebaikan yang kita buat tu. Ada tag dia, saya lupa. Jadi ini masuk isyarah. Apa dia? Jadi disebut kat sini dalam ayat ni, firman Allah Ta'ala tahu kianat mata-mata dan Allah Ta'ala tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Allah Ta'ala tahu semua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadah tasurruhu." Kan artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Memandang perempuan yang cantik tu kan, memandang tu sahmun masmumun min sihami iblis, seperti anak panah yang beracun daripada anak-anak panah iblis. Panah perempuan tu, bukan perempuan tu jahat, kita yang jahat. Kan? Kita yang jahat. Seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Memandang perempuan yang cantik. Sekarang ni tak. Sekarang ni perempuan cantik tu diperagakan. Sekarang kan diperagakan supaya orang tengok.
Susah lah. Jangan tengok diperagakan. Sangat segera membinasakan. Kenapa? Seperti panah beracun daripada panah iblis. Kenapa seperti itu? Sama di sudut mana tu? Sampaikan disamakan melihat perempuan yang cantik ni seperti panah daripada panah iblis. Kenapa disamakan dengan panah iblis tu? Di sudut mana? Di sudut kesan dia tu. Sangat segera, cepat membinasakan. Panah iblis cepat, segera membinasakan kita. Begitulah perempuan yang cantik sangat cepat dan segera membinasakan orang yang melihat perempuan cantik tu. Kan? Di sudut tu disamakan perempuan cantik ni seperti panah iblis yang membinasakan. Kan? Perempuan lah. Fitnah perempuan. Tapi tak salah perempuan tu sama kira. Perempuan tu tak salah kalau dia memang jagalah. Kalau bukan sekarang ni. Kalau perempuan tu jaga, macam mana? Perempuan ni pakai seksi. Kan tak boleh lah macam tu. Tu yang asal terpanah juga dah teman. Pandang. Aduh. Dah terlepas tau. Kali dah pandang kan. Barang lain. Betul. Itulah tu. Dia kalau perempuan tu dah jaga, kita tengok kita yang salah lah. Perempuan tu tak jaga, dia pamerkan diri dia, kita pula tengok, dua-dua salah lah. Tengok Ustaz. Kalau tu syaitan ni yalah betul lah. Maknanya masing-masing kena jagalah. Kena jaga pandangan. Dia cepat memfitnah kita ni, cepat membinasakan kita. Laju. Ya. Kita memandang minat orang ni sampai nanti kan. Kita tengok promo kita ini ada 20. Yang tu pun tak boleh juga. Gitu kot. Yang tu double lah. Double. Dia hina pula, kuasa dosa menghina lagi. Kan, dosa menghina orang. Kena pergi minta maaf lagi. Kena minta maaf. Kan. Jangan macam tu, tak boleh. Kan. Janganlah hina orang, tak payah. Jadi perempuan cantik ni disamakan dengan panah iblis yang beracun. Sebab apa? Sebagaimana panah iblis yang beracun tu cepat membinasakan seseorang, begitulah perempuan yang cantik cepat sangat dia membinasakan seseorang. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, dia tinggalkan daripada melihat perempuan yang cantik. Apa dia? Nescaya Allah Ta'ala merasakan dia oleh Allah Ta'ala kesedapan amal ibadah. Siapa yang tak tengok perempuan cantik, dia tinggalkan semua tu. Perempuan cantik dia tak tengok. Allah Ta'ala bagi balasan dekat dia apa dia? Dia dapat merasai kelazatan ibadah. Dia dapat kelazatan ibadah. Kan? Faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadah. Kan? Siapa-siapa yang meninggalkan daripada melihat perempuan yang cantik, maka Allah Ta'ala akan bagi dia rasa kelazatan ibadah. Tasurruh yang dia suka. Kelazatan ibadah yang dia suka. Kan? Menceritakan akan dia, ini hadis oleh Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Kan? Dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Dengan sahih. Jadi pengajaran dia, kita jagalah, jaga pandangan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Betul lah. Ya, memandang yang haram memang tak boleh. Makruh jangan tengok. Harus pun kena hati-hati, cermat. Kan, walaupun benda tu harus, tapi hati-hati dan cermat daripada melihat dia. Sebab boleh terfitnah hati. Betul lah. Okay, habis. Tak ada soalan lah? Dah isyak lah kan? Ya. Kalau gitu macam dia memperagakan pakaian Islam, produk-produk Islam, menggunakan model-model tu macam mana kan? Tudung lah, telefon lah. Yang tu dia kena jagalah, tapi pastikan apa ni? Aurat dia kena jagalah. Aurat dia kena jaga. Kan nak peragakan pakaian-pakaian muslimah kan, dia kena jagalah. Bagi saya tak lepas juga sebenarnya kalau ikut nak kan.
Bagi saya tak lepas juga. Tapi walaupun auratnya tutup, lekuk ke apa semua, jubah semua longgar, semua tak nampak aurat. Muka kita tengok juga Ustaz. Itulah. Yalah, orang pakai tengok juga. Macam contoh ni lompa lah. Bola. Lagi. Jadi orang macam dia Allah. Tengok juga Ustaz. Yalah. Tu tengok tu ada hajat ke tak ada hajat tu? Tak ada hajat kan? Tak ada hajat apa-apa. Tak ada hajat yang memerlukan untuk dia tengok. Itulah masalah. Masalah. Dia tengok termasuklah kalau ada di sini. kan dah kacau. Betul. Kan. Tentulah. Dia habis masak Ustaz. Masak habis. Kan. Kita mau boleh tengok. Live. Menjagalah. Dia nak peragakan pakaian muslimah kan. Pakaian muslimah longgar, eloklah pakaian tu. Kan. Tapi itulah apa ni, untuk nak telusuri arus sekarang ni kan, dia nak survive kan apa ni, nak tampilkan pakaian muslimah tu, dia buat macam tu. Tak tahulah, terserah pada niat dia dah. Kita lah yang kena jaga mata. Kan. Kalau dia tak buat macam tu, nanti tak terselah. Kita nak promosi Islam tu, pakaian Islamik kan. Kita nak selahkan benda tu. Kan, nak selahkan benda tu biar orang bertukar daripada pakaian-pakaian yang tak manfaat ni, yang buka aurat ni, yang ketat-ketat ni, supaya orang suka dengan pakaian tu. Mungkin tu niat dia. Kan. Dan dia memang pakaian tu pakaian muslimah sungguh lah, labuh apa semua kan. Walaupun ada mempamerkan muka yang cantik. Untuk ulama-ulama sekarang, dia kata perempuan kalau muka dia boleh make up tapi yang sederhana. Kan. Dan kita tetap tak boleh tengok tanpa hajat. Kan. Kita boleh buatlah. Tujuan dia apa? Tujuan dia di antaranya, selain daripada berniaga, di antaranya dia nak promosikan, dia nak angkatkan pakaian-pakaian muslimah supaya muslimah yang seksi-seksi ni tertarik dengan pakaian tu. Kan. Di sudut tu biarlah padang dia macam tu. Kita kat padang ni susah dah tengok lah. Kan. Lain padang, lain belalang. Kan. Dia mungkin di gelanggang tu, macam itulah gelanggang dia nak bersilat, nak melawan, nak apa ni, meruntun arus. Macam itulah, biarlah dia di gelanggang dia. Kan. Macam tu, masing-masing ada gelanggang. Kita macam ni lah. Jangan nak tengok. Kan. Macam tu lah. Okay, habis. Tak ada soalan lah? Isyak dah kan? Isyak dah, kita berhenti sini dulu. Kita berhenti sini ya. Semua qala musannif. Dan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Akbar.